Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan lihat bab 6, asid dan alkali. Kita akan lihat subtopik yang pertama, iaitu 6.1, sifat asid dan sifat alkali. Asid berasal daripada perkataan Latin iaitu acidus yang bermaksud masam. Manakala alkali berasal daripada perkataan Arab iaitu alqali yang bermaksud abu tumbuhan. Abu tumbuhan. Contoh asid ialah asid hidroklorik dan cuka. Contoh alkali ialah larutan natrium hidroksida dan air sabun. Sifat-sifat asid dan alkali. Yang pertama, kita akan lihat sifat-sifat asid. Yang pertama, nilai pH kurang daripada 7. pH merujuk kepada unit keasidan ataupun unit bagi kealkalian. Nilai pH dikira daripada 1 sampailah 14, ya. Dan 7 adalah pH bagi adalah pH bagi neutral, ya. Maksudnya pH 1 sampailah pH 6 adalah asid, pH 8 sehinggalah 14 adalah alkali, ya. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, asid ni kita nak tahu dia asid ataupun alkali, rasa dia masam, ya. Rasa dia masam. Kemudian dia mengakis, sifat dia mengakis. Kemudian kalau kita buat ujian dalam makmal menggunakan kertas litmus biru. Jadi kertas litmus biru bila kita celupkan dalam larutan tersebut, ya, larutan tersebut kita tak tahu sama ada dia asid atau alkali, tapi bila kita celup dengan kertas litmus yang berwarna biru, kertas tersebut berubah warna daripada biru kepada merah. Jadi itu adalah asid. Yang kelima, asid ni bertindak balas dengan logam, ya, dengan menghasilkan gas hidrogen. Manakala alkali, nilai pH dia lebih daripada 7 dan rasa pahit. Yang samanya dengan asid, dia mengakis, tapi alkali menukarkan kertas litmus merah kepada biru, kita balik, dan ia tidak bertindak balas dengan logam. Kita lihat bagaimana peranan air untuk menunjukkan sifat-sifat asid dan alkali. Jadi asid dan alkali ini hanya boleh menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. Kita tengok contoh. Satu, yang sebelah kiri, kita letakkan asid etanoik glasial dalam tabung didih, ya. Kemudian kita ambil kertas litmus biru, kita letakkan dalam asid etanoik glasial. Kita dapati kertas litmus biru tidak berubah warna walaupun kita letak dalam asid etanoik glasial. Sebab
sebab tiada air, ya, tanpa air. Di sebelah kanan, apabila kita letakkan air di dalam tabung didih berserta dengan asid etanoik glasia itu tadi, ya, kemudian kita ambil, ya, ketal imus biru, ia dapat menunjukkan perubahan kepada merah. Ini nak buktikan bahawa, ya, sifat asid tidak akan berjaya tanpa kehadiran air. Begitu juga dengan alkali. Contoh, kita masukkan pepejal natrium hidroksida, ya, ke dalam tabung didih. Kemudian kita masukkan kertas limus merah. Kita dapati kertas limus merah tidak berubah warna kepada biru tanpa kehadiran air. Apabila kita letakkan natrium hidroksida di dalam air dan kita dapati kertas limus merah berubah menjadi warna biru. Ini juga membuktikan bahawa sifat alkali, ya, ditunjukkan dengan kehadiran air. Bahan berasid dan beralkali. Bahan yang mengandungi asid dikenali sebagai bahan berasid, manakala bahan yang mengandungi alkali dikenali sebagai bahan beralkali. Pelbagai bahan makanan di dapur boleh dikelaskan sebagai bahan berasid dan bahan beralkali. Sebagai contoh, apple rasanya masam, kan? Rasanya masam. Kopi rasanya pahit, kan? Jadi dia adalah beralkali. Macam tu, ya. Serbuk penaik, kalau rasa pahit, maknanya dia beralkali. Bahan berasid dan beralkali. Sifat bahan yang berbeza dapat ditentukan dengan menggunakan penunjuk yang sesuai, ya, penunjuk, ya, ataupun dalam bahasa Inggeris kita kata menggunakan the specific indicator, ya. Penunjuk ialah sejenis pewarna, ya, ataupun campuran beberapa jenis pewarna yang berubah warna berdasarkan bahan yang diuji. Perubahan warna yang diperhatikan dapat menentukan sama ada suatu bahan adalah neutral, berasid atau beralkali. Kita tengok contoh perubahan warna yang pada penunjuk yang berbeza. Kita ada 5 jenis penunjuk, ya. Yang pertama phenolphthalein, yang kedua penunjuk semester, yang ketiga penunjuk metil jingga, yang keempat kertas litmus biru, dan yang kelima kertas litmus merah. Sekiranya kita menggunakan penunjuk phenolphthalein, ya, kalau dia berasid, dia akan tidak berwarna. Kalau tidak berwarna tu maknanya adalah berasid. Kalau neutral pun tidak berwarna. Tetapi kalau alkali, phenolphthalein akan menunjukkan warna merah jambu, ya. Itu bagi phenolphthalein. Penunjuk semester pula, kalau suatu bahan itu berasid, dia akan menunjukkan warna merah. Kalau neutral, hijau, dan jika alkali, warna biru. Penunjuk metil jingga pula, sekiranya bahan itu berasid, berwarna merah, neutral, warna kuning, dan alkali juga warna kuning. Kertas litmus biru, kalau berasid, dia akan menunjukkan perubahannya daripada biru kepada merah. Neutral, jadi kekal warna biru.
Kalau alkali, tiada perubahan, kekal juga warna biru. Kertas litmus merah, sekiranya bahan itu berasid, ya, tidak menunjukkan perubahan warna, kekal warna merah. Begitu juga sekiranya bahan itu neutral, kekal warna merah. Tetapi sekiranya bahan itu beralkali, kertas litmus merah akan bertukar kepada warna biru. Okey, kita perhatikan ini contoh phenolphthalein, ya. Okey, ini phenolphthalein penunjuk. Jadi kalau kita campurkan phenolphthalein ke dalam bahan yang tertentu, yang kita tak tahu lagi sama ada dia berasid atau berkali, tetapi dia jadi jernih, jadi itu menunjukkan dia adalah berasid. Tetapi sekiranya ia menunjukkan warna merah jambu, jadi ia adalah bahan yang beralkali. Okey, ini contoh-contoh penunjuk, ya. Macam ini adalah kertas penunjuk universal, ya. Kertas penunjuk universal yang tadi, yang kita tengok jenis tadi, yang kita tengok semula, iaitu dipanggil penunjuk semester, ya. Dalam bahasa Melayunya penunjuk semester, ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai universal indicator paper, ya. Dia ada menunjukkan pH 1, ini warna dia, pH 2, pH 3, pH 4, ya, sampailah ke 14. Ya, jadi perubahan tu kita tahu pH-nya berapa. Bila pH dia berapa, kita tahu, kita boleh classify dia sama ada dia adalah bahan berasid, neutral ataupun beralkali. Okey. Macam inilah contoh, ya. Kalau warna merah berasid, kalau alkali warna kuning, ya. Menggunakan ini penunjuk methyl ginger, ya. Methyl ginger, maksudnya methyl ginger itu kita campurkanlah ke dalam ke dalam satu larutan ni, yang asalnya kita tak tahu sama ada ia berasid ataupun beralkali ataupun neutral, tapi dia menunjukkan perubahan kepada warna merah, jadi ia adalah asid. Kalau yang ni kita letakkan, dia jadi warna kuning, ya. Jadi kita boleh refer nota yang sebelum tadi, ya, nota yang sebelum tadi untuk penunjuk methyl ginger, ya. Kalau berasid warna merah, kalau neutral dia warna kuning, kalau alkali juga warna kuning. Itu yang saya maksudkan dengan gambar rajah ini, ya. Okey, ini adalah kertas litmus biru dan kertas litmus merah. Okey, ini warna biru dan ini warna merah. Ini asal dia, ya. Sekiranya suatu bahan itu menunjukkan ianya adalah berasid, jadi kertas litmus yang biru ni akan berubah warna menjadi warna merah. Manakala kertas litmus yang berwarna merah ini, kalau kita celupkan, ataupun kita masukkan dalam satu larutan dan keputusannya menunjukkan ia berubah kepada warna biru, maka itu adalah larutan yang bersifat alkali. Kalau tiada perubahan, contohnya kita celupkan kertas litmus biru ni ke dalam satu larutan dan kita dapati bahawa tiada perubahan, ya, tiada perubahan, maka itu adalah alkali, ya. Maknanya kertas litmus biru ni dia sensitif kepada bahan yang berasid, ya, bahan yang berasid. Berasid. Jadi kalau kita celupkan dia tak berubah warna, jadi kita bolehlah mengatakan bahawa kemungkinan larutan yang kita celup tadi itu adalah sama ada ianya beralkali ataupun neutral. Begitu juga dengan kertas litmus yang warna merah ni. Sekiranya kita celupkan dalam satu larutan dan ia tidak menunjukkan sebarang perubahan warna, jadi bolehlah kita katakan larutan tersebut mungkin,
Sebab mungkin ada pilihan. Ada sama ada ia neutral, pH-nya 7, ataupun ianya adalah bahan yang beralkali. Okey, bahan yang beralkali sebab ketal emus merah dia sensitif kepada perubahan sesuatu bahan itu, ya. Ingat, cara nak ingat dia macam ni. Ingat BM. BM tu macam bahasa Melayu kan. Jadi kalau asid ingat BM. Okey, maknanya warna biru menjadi warna merah. Kalau alkali ingat MB. Menteri besar. Ya, MB ni menteri besar. BM bahasa Melayu. Ya, iaitu daripada merah kepada biru. Ya, maknanya kalau berubah daripada merah kepada biru, maknanya itu adalah alkali. Jadi kalau kita celup dia kekal warna merah, ya, tidak berubah kepada warna biru, maka kemungkinan larutan tersebut sama ada berasid ataupun neutral, ya, ataupun neutral. Jadi inilah skala pH. Ya, kita nak tahu, ya, sama ada asid ataupun alkali itu jenis yang asid kuat, asid lemah, alkali kuat ataupun alkali lemah. Jadi skala pH digunakan untuk menunjukkan kekuatan suatu asid atau alkali. Julat nilai pH adalah antara 0 sehingga 14. Jadi semakin kecil suatu nilai pH tu, contohnya 1, ya, 2, ya, maknanya kecil lah, tapi dia dikategorikan sebagai asid kuat, ya, asid kuat. Manakala bagi alkali pula, ya, maknanya skala 13-14 adalah alkali kuat, ya. Jadi alkali kuat dia semakin besar nilai dia. Kalau asid pula nilai semakin kecil. Semakin kecil nilai dia semakin kuat asid tu. Tapi bagi alkali semakin besar nilai pH dia semakin kuatlah alkali tersebut. Manakala neutral pada pH 7. Kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. Asid dan alkali banyak digunakan dalam kehidupan harian kita, ya. Misalnya, kita menggunakan cuka yang berasid dalam masakan dan deterjen yang beralkali dalam pencucian pakaian. Selain itu, asid dan alkali juga banyak digunakan dalam pelbagai sektor seperti sektor pertanian, perindustrian dan juga perubatan. Sebagai contoh, baja. Ya, baja yang digunakan dalam sektor pertanian diperbuat daripada tindak balas antara asid dan juga alkali. Kegunaan asid. Asid tartarik, asid karbonik dihasilkan dalam minuman bergas, ya, minuman bergas. Ni asid tartarik tadi digunakan apa ni, dalam penghasilan apa ni. Nanti kita tengok apa contoh dia, Asid sulfurik bateri kereta ini, dan cuka, cuka untuk memastikan jeruk, jeruk buah, jeruk sayur dan sebagainya. Kegunaan alkali. Contohnya kalium hidroksida untuk memastikan sabun. Amonia
ya, untuk menghasilkan baja. Magnesium hidroksida untuk menghasilkan pil antacid, ya, antacid. Dan yang keempat, natrium hidroksida untuk menghasilkan deterjen. Kita berpindah kepada subtopik yang kedua, iaitu peneutralan. Peneutralan, ya. Apakah yang dimaksudkan dengan peneutralan? Tindak balas antara asid dan alkali akan menghasilkan garam dan air. Jadi maknanya kalau kita tulis formula, asid tambah alkali hasilkan garam tambah air. Jadi tindak balas ini disebut sebagai peneutralan. Peneutralan, ya. Jadi semasa peneutralan, asid hilang sifat asidnya dan alkali hilang sifat alkalinya. Jadi kaedah yang digunakan untuk menjalankan tindak balas ini disebut sebagai pentitratan. Itu sebut semula, ya. Pentitratan. Itu betul, ya. Pentitratan. Kaedah yang digunakan untuk menjalankan tindak balas antara asid dan alkali ini ialah pentitratan. Ini adalah contoh persamaan tindak balas antara asid dan alkali. Contoh yang pertama, asid hidroklorik bertindak balas dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium klorida dan air. Jadi natrium klorida ini adalah garam. Okey, garam. Yang ini adalah alkali. Dan asid ini adalah asid lah. Ya. Macam mana terbentuk tu, ya? Kalau kita tulis sikit lah. Tulis sikit. Contoh saya ambil yang asid hidroklorik ini, formula dia HCl. Ya, formula kimia dia bagi asid hidroklorik ialah HCl tambah natrium hidroksida, NaOH. Na natrium, OH ialah hidroksida. Kemudian anak panah tu maksudnya menghasilkan. Cara kita buat macam ni. Kita bulatkan ni. Kita bulatkan ni. Okey, jadi ni akan bertemu. Kita tulis sebagai natrium klorida. Kemudian yang ni H bertemu dengan yang ni OH. Jadi H2O, air. Ya. Jadi ini adalah garam, ini adalah air lah. Bagaimana dengan yang kedua tu? Asid sulfurik. Asid sulfurik tambah dengan kalium hidroksida menghasilkan kalium sulfat, ya, dan juga air. Cara kita tulis asid sulfurik, H sulfurik. Okey, asid sulfurik tambah kalium hidroksida, KOH, hasilkan kalium sulfat. Ya, kita ambil yang ni dengan yang ni. Ya. Jadi kalium sulfat. Tambah yang ni, ya. Oh, jadi maknanya H2O. Kita H. Ini satu. Jadi silap lah maknanya. Jadi sulfat ni asalnya H3SO42,
Nanti cikgu cek sekejap, Google semula ya, mungkin takut salah. Sekejap ya. Hidrogen, acid sulfurik. H2SO4. Betul lah tadi ya, betul lah tadi ya. Okey, kita buat correction sikit ya. Okey, correction. Okey, jadi betul lah apa yang cikgu tulis tadi. H2SO4 ya. Dan hasil dia ialah kalium sulfat ya, kalium sulfat. Okey, kalium sulfat. Kalium sulfat ya. Dan juga air. Kemudian yang ketiga tu ialah asid nitrik. Asid nitrik. Asid nitrik ya. Asid nitrik. Okey, asid nitrik ni formula dia HNO3 ya. Okey. Tambah dengan natrium hidroksida NaOH. So hasilkan natrium nitrat ya. Natrium nitrat dan juga H2O. Jadi kita ambil ini untuk air dan natrium nitrat. Natrium nitrat adalah garam. Okey. Jadi mungkin ada yang tanya, cikgu, perlu ke tahu formula kimia ni? Ya, formula kimia. Kalau tanya tahu, memang kena tahulah. Yang ni, yang semua ni, saya tunjukkan cara lah, cara bagaimana nak dapat ya. Nak dapat dia tu, macam mana nak dapat garam tu. Tu cara dia. Aplikasi penetralan dalam kehidupan harian, iaitu penetralan mempunyai pelbagai kegunaan dalam kehidupan harian kita. Di samping itu, penetralan ini juga digunakan dalam sektor pertanian dan perindustrian. Contohnya ubat gigi yang mengandungi bahan berakali yang menetralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Pembersih muka yang berakali akan menjadikan kulit muka kering. Oleh itu, penyegar berasid digunakan untuk menetralkan semula kulit muka. Tanah yang berasid dapat dirawat dengan menabur kapur mati yang bersifat alkali supaya tanaman dapat tumbuh dengan subur. Pelembut fabrik menggunakan sifat asid. Oleh itu, ia mengurangkan nilai pH fabrik yang menjadi berakali disebabkan oleh penggunaan serbuk pencuci. Bahan buangan berasid daripada kilang dirawat dengan alkali sebelum dibebaskan. Rambut yang sihat adalah apabila dalam keadaan sedikit berasid, tetapi shampoo rambut biasanya sedikit berakali. Oleh itu, perapi rambut yang sedikit berasid dapat menetralkan sisa shampoo pada rambut dan menjadikan rambut lembut dan sihat. Jadi itu sajalah ya, sikit saja ya bab
bab 6. Selesailah kita punya